KPM. Alamak, macam mana ni? Acara tu penting. Lagi 3 hari. Mana sempat nak cari tukang jahit nak buat baju. Macam ada tukang jahit je tu. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Tukang jahit ya, Puan? Sebenarnya saya tak jahit. Tak jahit? Baju dewasa tak jahit, Puan? Tak jahit. Saya sebenarnya saya mengajar. Mengajar? Mengajar tajuk mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Oh, cikgu lah ni. Ya, saya. Oh, ingatkan tukang jahit. Maaf ya, saya tengah cari tukang jahit. Maklumlah ada acara penting pula lagi 3 hari. Kejap. Ini Cikgu Sobariah ke? Ya, saya. Yang untuk Sukses Didik TV ya, tu? Betul. Oh, ingatkan siapa tadi? Maaf, baru perasan pula saya. Cikgu, sebut pasal Sukses SPM 2021 kan? Saya rasa sedang elok Cikgu. Waktu untuk kita masuk kelas. Jom Cikgu. Okey, jom. Jom. Saya rasa mana kawan saya tadi? Kat sana Cikgu. Tu dia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda selama 1 jam ini. Peringatan kepada semua yang menonton, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP dan patuhi peraturan yang telah ditetapkan walaupun telah diberikan kelonggaran di dalam melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah murid-murid semua yang menonton, jom kita persilakan. Kita ada Cikgu Sobariah dari SMK, Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang, Kedah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana kembali bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM untuk Sukses SPM 2021. Seperti biasa hari ini kalau dengan Cikgu Soba, mestilah kita nak belajar mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Betul tak Cikgu? Betul. Ya, Cikgu, saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri sedikitlah kepada murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM dan apa tajuk kita hari ini Cikgu. Silakan Cikgu. Okey. Nama saya Sobariah binti Johari. Mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang. Dan hari ini kita akan belajar tajuk pakaian kanak-kanak. Pakaian kanak-kanak? Ya, betul. Wah, saya tak sabarlah hari ini Cikgu sebabnya kan saya ada anak buah perempuan. Kalau pakaian kanak-kanak ni kita boleh bayangkan coraknya yang cantik, warna comel-comel. Okey, nampaknya Cikgu, saya sebenarnya tidak bersorangan. Sebelum kita nak jemput murid-murid, saya nak jemput Cikgu dahulu untuk kita sama-sama sanitasi tangan. Silakan Cikgu. Saya pun kena undur sikit untuk menjaga penjarakan fizikal. Baik, terima kasih. Kemudian saya pula yang di rumah, walau apa pun anda lakukan, pastikan anda bawa gel pembasmi kuman yang bersaiz poket, mudah untuk digunakan di mana sahaja. Sekarang ni kita dah pun lakukan SOP, dah jaga penjarakan fizikal. Jom Cikgu, saya nak panggil rakan-rakan saya dari SMK Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang, Kedah. Mana dia murid-murid kita? Hai! Apa khabar? Wah, nampak ceria, tersenyum manis je masing-masing. Jom Cikgu, saya nak minta mereka untuk perkenalkan diri. Kita akan mulakan dengan Jenny. Silakan Jenny, perkenalkan diri anda. Hai, salam sejahtera. Nama saya Jenny. Cita-cita saya nak jadi pattern maker. Wah, pereka pattern ya. Wah, saya sangat-sangat teruja sebab ini pertama kali saya jumpa seseorang yang nak jadi pereka pattern pakaian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada Iman. Silakan Iman, perkenalkan diri anda. Nama saya Iman Sufia binti Ismail. Cita-cita nak jadi usahawan dalam rekaan fashion. Baiklah, terima kasih Iman. Seterusnya kita ada Izuna. Silakan. Hai, nama saya Nur Izuna binti Zulkifli. Cita-cita saya ingin jadi breaker fashion yang terkenal. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Aisyah Nabila. Silakan. Hai, nama saya Aisyah Nabila binti Ismail. Cita-cita ingin menjadi perunda fashion terkenal. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Syaza. Silakan Syaza, perkenalkan diri anda.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nishaza Ibrina binti Muhammad Syariman dan cita-cita saya ingin menjadi pereka fashion. Baik, seterusnya kita ada Alisha. Silakan Alisha. Hai, nama saya Alisha Nadina binti Alizan. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan dalam bidang fashion. Baiklah, itu dia cikgu ke-6 murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Mereka semua ni kan kita dapat lihat cikgu bercita-cita nak menceburkan diri dalam bidang perniagaan fashion. Wah, saya ucapkan selamat maju jaya dan hari ini kita ada satu tajuk yang sangat-sangat menarik iaitu pakaian kanak-kanak. Cikgu, saya nak tanya cikgu, apa lagi yang kita nak pelajari hari ini dan apa yang kita nak capai pada hari ini? Okey, hari ini kita nak belajar nak menjawab soalan. Itu yang kita nak sangat hari ini. Kita nak belajar teknik nak menjawab soalan bahagian A dan bahagian B. Baik. Untuk SPM 2021. Baiklah cikgu, saya minta murid-murid di rumah semua bersedia. Sebelum itu saya nak tanyalah kan cikgu, murid-murid kita ni apakah pandangan mereka tentang topik hari ini ataupun tentang mata pelajaran kita pada hari ini? Mungkin kita boleh tanya pada Aisyah. Silakan Aisyah, apakah pandangan anda? Saya dapat mempelajari tentang jenis-jenis fabrik untuk membuat rekaan kanak-kanak. Baik, terima kasih. Seterusnya kita tanya Syaza. Apa pendapat Syaza tentang topik kita ataupun mata pelajaran kita pada hari ini? Saya dapat mengetahui dan belajar cara menjahit pakaian kanak-kanak. Mereka nak mengetahui cara menjahit pakaian kanak-kanak. Baiklah, seterusnya Alisha. Silakan Alisha, kongsikan pendapat anda. Saya dapat mengenali pelbagai jenis collar yang digunakan pada baju kanak-kanak. Baiklah, nampaknya mereka ni dah tahu dah apa yang kita nak pelajari dalam topik ini dan hari ini kita khususnya nak menjawab soalan. Baiklah, saya pasti mereka semua dah bersedia. Kalau murid-murid dah bersedia yang di Google Meet, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up? Ya, bersemangat murid-murid di rumah pun diharapkan double thumbs up juga. Sediakan apa-apa yang patut untuk sesi kita pada hari ini, sama ada buku nota ya cikgu atau buku teks sekiranya ada, pen, kertas dan saya pasti Cikgu Sobah mesti nak kongsikan tips-tips yang orang kata apa rahsia-rahsia lah untuk menjawab kertas SPM 2021. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini, jom kita nak berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi sukses SPM 2021. Hari ini mata pelajaran kita rekaan dan jahitan pakaian bagi topik pakaian kanak-kanak bersama dengan Cikgu Sobariah atau dikenali dengan nama Cikgu Sobah serta murid-murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kedah. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah semua sudah bersedia, yang di Google Meet pun mereka dah bersedia. Jom kita teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, hari ini kita mula ya. Sihat semua kan? Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Tajuk kita pada hari ini ialah pakaian kanak-kanak. Jadi seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni dia semua orang nampak kanak-kanak comel kan? Betul. Memang comel. Kanak-kanak memang comel. Jadi kanak-kanak sentiasa menarik perhatian. Jadi kalau kita nak nampak lagi menarik, kita kena pakaikan pakaian yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Okey, pakaian yang ringkas, selesa dan direka untuk memudahkan pergerakan. Kita tak boleh buat pakaian yang ketat-ketat untuk kanak-kanak. Ketat ni maksud dia ketat yang nak bergerak pun tak boleh. Kanak-kanak suka berlari. Betul. Kan, melompat. Jadi pakaian yang direka untuk kanak-kanak ni mestilah pakaian yang selesa. Okey. Kemudian kita tengok sekarang ni ibu bapa sekarang ni suka sangat memilih pakaian yang menampakkan anak-anak itu lebih
berperwatakan lebih menarik, lagi cantik baju. Betul. Anak tu nampak lagi comel. Ya. Okey kan? Kemudian jadi ibu bapa lah yang akan membentuk perwatakan anak-anak Betul, tersebut. Okey. Pakaian yang dipakai oleh kanak-kanak berusia 2 hingga 10 tahun. Yang hari ini kita nak belajar ni tentang pakaian kanak-kanak umur antara 2 hingga 10 tahun. Kemudian dalam pakaian kanak-kanak ni sekarang ni saya memilih dunia fashion kanak-kanak perempuan. Sebab dunia fashion kanak-kanak perempuan ni lebih luas berbanding kanak-kanak lelaki. Betul. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pakaian kanak-kanak perempuan. Baik. Okey, seterusnya. Okey, ciri-ciri yang ada pada pakaian kanak-kanak. Yang pertama, lengan. Selalunya lengan gelembung. Lengan gelembung ni dia lebih menarik. Okey, sekarang ni lengan gelembung. Tengok dekat patung yang saya bawa ni pun dia pun pakai lengan gelembung juga. Okey, seterusnya lengan dah habis. Ada lengan yang kita boleh pilih lengan yang lebih besar, lengan yang kalau nak kanak-kanak tu selesa untuk contoh untuk aktiviti riadah, lengan tu tak bolehlah guna lengan gelembung. Jadi berdasarkan situasi. Kalau lengan ini untuk gaun kanak-kanak memang sangat sesuai. Betul. Okey, seterusnya kemasan garis leher. Anak-anak boleh kita gunakan kemasan garis leher yang berbentuk lapik berbentuk ataupun collar. Collar ni macam-macam collar kita boleh guna. Nanti akan ada kita sama-sama lihat nanti. Kita sama lihat nanti collar-collar dalam soalan kita nanti. Baik. Okey, untuk hari ini untuk ciri pakaian ni kita ambil collar Peter Pan. Collar ni sangat selesa untuk kanak-kanak. Okey, kemasan garis leher. Kalau tengok yang dekat patung ni, dia pakai kemasan garis leher lapik berbentuk. Lapik berbentuk. Jadi itu adalah salah satu kemasan garis leher. Baik. Okey, seterusnya belah dan kancing. Belah adalah untuk memudahkan pakaian itu dipakai dan ditanggalkan. Jadi kancing pula adalah untuk menutup belah. Okey, fungsi belah dan kancing tu inilah memang sangat biasa ada pada pakaian kanak-kanak kan cikgu. Ciri gaun kanak-kanak tu mesti ada belah dan kancing. Kalau tidak pakaian tu nak pakai susah. Betul. Mungkin sedikit sukarlah nanti ya cikgu. Selain daripada kancing yang ni namanya ialah butang dan lubang butang. Selain daripada ni kita boleh gunakan zip. 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 Contoh macam di tangan saya kan cikgu. Yang ni menggunakan zip di bahagian belakang. Patung depan ni yang ni pun dipakai zip juga. Pakai zip di bahagian sampai belakang. ke bawah. Okey, supaya senang pakaian dipakai dan ditanggalkan. Okey. Yang berikutnya, ini memang nak bagi cantik gaun kanak-kanak mesti ada penghilang gelembung. Kedut lepas. Dia buat kedut di bahagian pinggang tu supaya nampak lebih selesa, lebih cantik lagi. Jatuhan gaun itu lebih ke bawah, lagi comel. Okey, lagi comel orang yang memakainya. Okey, seterusnya kita tengok penyudah tepi. Penyudah tepi ni ialah penghujung kepada pakaian tu untuk mengemaskan hujung pakaian. Yang ni dia kita boleh dapat penyudah tepi sama ada lapik ataupun menggunakan kun, pita jalur serong tepat dan boleh menggunakan renda. Contoh renda tu ada juga atas meja tu. Yang ini cikgu ya? Ya, itu adalah kita boleh jadikan dia sebagai penyudah tepi. Penyudah tepi. Baik. Okey. Seterusnya kita belajar tentang fabric. Nak buat pakaian kanak-kanak mesti fabric yang sesuai dengan kanak-kanak. Okey, contohnya fabric kapas, fabric linen. Ini adalah fabric yang diperbuat daripada bahan semula jadi. Daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, kita tengok kapas. Kapas dan linen ni cirinya hampir sama, iaitu menyerap peluh dan lembapan. Kita tahu kan, kanak-kanak dia lincah, dia lasak kan. Jadi
nanti berpeluh kan. Jadi Betul. fabrik yang sesuai mestilah berupaya untuk menyerap peluh dan lembapan. Fabrik yang teguh, janganlah kita buat baju pakaian kanak-kanak tu Yang fabrik tu bergerak sikit dah koyak. Jadi kita nak fabrik yang teguh, tahan lasak dan menjadi pengalir haba yang baik. Kalau panas pun dia taklah panas sangat nanti. Dia masih selesa dipakai. Ya, betul. Okey, seterusnya. Gaun kanak-kanak yang akan dijahit oleh pelajar, yang akan dijahit oleh murid nanti. Ya. Ni pandangan hadapan dan pandangan belakangnya. Okey, kita dah belajar tadi, dia ada lengan gelembung. Di hujung lengan gelembung ada cuff. Lepas tu collar Peter Pan. Bahagian atas ni bahu mendatang. Lepas tu bawah ni kedut lepas. Ni bahagian belakang ada tali. Macam ni juga dia ada tali. Dan butang dan lubang butang. Yang ni Belah dan kancing. tadi ni, belah dan kancing tadi. Jadi ni untuk memudahkan pakaian dipakai dan ditanggalkan. Okey. Seterusnya, okey. Dah nak buat pakaian, mestilah mengambil ukuran badan. Jadi ukuran badan yang perlu diambil ialah bahagian bahu, keliling leher, dada, labuh baju, labuh lengan dan keliling hujung lengan. Okey, kita nak ambil ukuran badan dengan apa? Dengan menggunakan ini dia cikgu. Pita pengukur. Itu pita pengukur. Baik. Pandai. Yang di tangan saya ni nasib baik. Saya kenal. Nasib baik boleh jawab. Ya. Okey. Okey kita tengok yang berikutnya. Selepas kita mengambil ukuran badan, kita membuat mendraft pola. Okey, mendraft pola gaun kanak-kanak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kepingan pola yang perlu disediakan oleh murid-murid. Okey, yang pertama, yang atas sana tu ialah bahu mendatang ataupun yoke. Bahu mendatang di bahagian atas ni lah. Kalau tengok di sini, ni bahu mendatangnya. Dia ada bahagian hadapan dan bahagian belakang. Okey, ni bahu mendatangnya. Lepas tu, bahagian bawah dia gaun kanak-kanak yang kembang ni. Yang bawah tu. Okey. Bersama dengan kita buat tambahan untuk kedutnya. Dari kalau tengok 15 hingga 16 tu ialah ukuran tambahan untuk kedutnya. Okey. Kemudian bahagian belakang macam tu juga, dia ada belah di belakang tadi, kita letak butang kan. Okey. Kita letak set-set dia punya belah kelepek sama lebarnya. Kemudian lengan. Lengan. Bahagian lengan. Okey. Kemudian ni collar. Collarnya di sini. Collar ni kita cantumkan bahagian hadapan dan bahagian belakang. Pola. Kemudian kita lukis pola, kita draftkan pola collar di atas ni. Kemudian ada cuff. Cuff ni kecil je. Saya besarkan saiz. Kalau saya kecil nanti tak boleh baca pula. Dan tali pengikat di bahagian belakang. Okey, semua kepingan pola ni perlu disediakan oleh murid-murid sebelum kerja-kerja menjahit. Baik. Okey, kemudian dah siap tu, kita dah potong dia, kita dah buat susun atau pola di atas fabrik. Lepas tu kita buat kita potong fabrik, dah potong fabrik, inilah proses yang seterusnya. Menjahit kemasan tepi. Kalau tak jahit tepi nanti kain tu berjerumbai. Ya, betul. Okey. Menyedia dan menjahit penghilang gelembung. Penghilang gelembung tu langkah yang pertama sekali. Inilah kita buat kedut dulu. Kedut lepas ni. Kedut ni kena buat, itu langkah yang pertama sekali. Kena ingat sampai bila-bila. Langkahnya ialah menjahit penghilang gelembung. Yang seterusnya ialah menyedia dan menjahit belah. Belah tu yang belakang tadilah. Yang belakang tadi. Okey. Mencantum bahu mendatang dan skirt. Mencantum bahagian atas dan bawah baju. Bawah baju. Kemudian mencantum kelim rusuk. Mencantum bahagian belakang dan bahagian hadapan. Menjahit tali ribbon di pinggang di belakang tu. Okey, kita settlekan tu. Kemudian menyedia dan mencantum collar. Collar. Kalau tak ada collar, kita buat apit berbentuk. Okey, mencantum kelim bahu. Kemudian menyedia dan menjahit lengan gelembung, lengan, menjahit cuff. Cuff ni ialah yang berada di bawah lah selalu kalau kita tengok kemeja. Ada di sini cuff kan. Ada cuff, tapi pakaian kanak-kanak ni ada cuff di bahagian bawah tu. Tapi baju yang saya bawa ni tak ada cuff. Sorry nah.
Okey, mencantum lengan ke lubang lengan. Cantumkan lengan ni ke lubang lengan dengan bahagian badan dah. Kemudian menjahit kelepek pada gaun ataupun dan menjahit hiasan. Kelepek tu bahagian bawah gaun. Bahagian bawah gaun tu kelepek. Baju yang ada pada Nisa tu tak ada kelepek. Yang ini cikgu? Tak ada kelepek. Tak ada kelepek di bahagian hujungnya. Yang ni ada kelepek dia. Selalunya kelepek tu dijahit menggunakan mesin sajalah. Oh, baik. Sebab pakaian kanak-kanak ni kita tak boleh nak guna tangan sangat sebab dia kanak-kanak lasak. Betul. Kita perlu jahitan yang kukuh. Betul. Okey, dan seterusnya menjahit butang dan lubang butang. Habis. Yang Cikgu, tu. saya ada soalan boleh cikgu? Contohlah kita ada satu gaun yang sangat comel di hadapan kita ni, adakah di bahagian tepi ni dia kira cuff cikgu? Itu bukan cuff. Yang tu pita jalur serong tepat ataupun kun. Baik. Saya ingatkan ini cuff. Ada. Bukan cuff yang tu. Baiklah cikgu, terima kasih. Saya tertanya tadi, terus saya tanya. Okey, yang sekarang ni ialah kemasan dan hiasan pakaian kanak-kanak. Kita menggunakan penggunaan sulam tampal hias, sulam tanpa hias, tali, ribbon, pita brik dan ropol. Depan tu adalah tu. Yang ini cikgu? Tu hiasan lah. Contoh hiasan. Baik. Okey, hiasan untuk pakaian kanak-kanak. Kalau pakaian tu untuk aktiviti riadah, dia perlulah ringkas, selesa. Betul. Kalau pakaian tu untuk acara-acara tertentu, yang macam ni kita sesuai buat cikgu. cantik. Ni kita gunalah hiasan yang lebih cantik. Okey, kita dah habis. Sempat tak kita nak masuk soalan satu? Saya nak tanya dulu, murid-murid di Google Meet, adakah anda dapat mengikuti dengan baik? Okey ke? Boleh tak nak dengar suara? Kalau okey, cakap okey cikgu. Okey, cikgu. Ya. Saya risau cikgu, maklumlah murid-murid kita ni tekun betul, masing-masing berkerut dahi. Ingat balik tak apa yang telah dipelajari di sekolah, sebab sekejap lagi Cikgu Soba nak bawa kita sama-sama ulang kaji soalan-soalan berkaitan dengan topik kita. Murid-murid di rumah diharapkan juga dah bersedia. Macam kalau ada keraguan boleh tanya soalan terus macam Nisa tadi. Ada nak tanya soalan ke terlebih dahulu? Kalau ada, tak ada? Okey. Oh, terbaiklah cikgu. Anak murid cikgu. Sudah terbaik. Sebelum kita pergi kepada ulang kaji, menjawab soalan bersama-sama murid-murid di rumah, jom kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Sobariah aka Cikgu Soba dan juga murid-murid kita dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah. Semuanya masih okey, masih double thumbs up semua? Ya, bersemangat dan seperti yang Cikgu Soba sebutkan tadi, nampak ceria je murid-murid kita ni. Kita tengok cikgu. Lepas ni mereka ceria ke tidak nak kena jawab soalan. Jom kita masuk ke bahagian ulang kaji bersama-sama. Silakan cikgu. Okey. Tadi kita dah belajar semua tentang apa yang dijalankan di dalam kelas. Sekarang setelah kita belajar, kita nak jawab soalan. Okey, soalan untuk SPM terbahagi dua, bahagian A dan bahagian B. Sekarang ni saya nak masuk dulu bahagian A. Baik, cikgu. Bahagian A ni soalannya soalan yang arasnya rendah, mudah saja. Untuk kertas SPM nanti, jumlah soalan adalah 14 hingga 15 soalan. Dan markah untuk bahagian A antara 2 hingga 5 markah untuk satu soalan. Baik. Okey, sekarang ni untuk modul pakaian kanak-kanak, saya bawa 7 soalan. Kalau sempat kita habiskan 7 soalan. Boleh cikgu, kita cuba. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Silakan cikgu. Yang pertama. Okey, sekarang ni saya nak baca soalan dulu. Boleh. Raja satu menunjukkan gaun kanak-kanak yang telah siap dijahit. Berdasarkan Raja 1, labelkan 4 ciri yang terdapat pada pakaian kanak-kanak ini. Satu jawapan telah pun diberikan. Satu dah ada. Jawapan dah ada. Okey, sekarang ni 4 lagi. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab, kita boleh mulakan. Okey, Alisha, boleh tak anda jawab di bahagian tempat kosong yang bawah jawapan kaf tu? Silakan. Yang bawah tu bahu mendatang. Bahu mendatang. Kita lihat dulu jawapan, boleh cikgu? Boleh. Betul. Okey. Tahniah Alisha. Adakah kita nak tanya rakan yang lain cikgu? Dia
Ataupun nak jawab semua? Boleh Alisha? Boleh? Silakan. Bawah mahu mendatang penghilang gelembung ataupun kedut lepas. Baik. Okey. Kanan atas lengan gelembung. Okey. Kanan bawah rebeng hiasan. Okey, reben untuk hiasan. Ya. Hiasan kita tu tadi ada reben adalah hiasan. Hiasan. Jadi Alisha telah mendapatkan 4 markah. Markah penuh. Tahniah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Baik. Tadi kita belajar tentang fabrik yang digunakan. Sekarang soalan pula tentang fabrik yang digunakan. Ya. Pemilihan fabrik yang sesuai sangat penting dalam pembuatan pakaian kanak-kanak agar pakaian selesa dipakai. Tuliskan 2 jenis fabrik yang sesuai digunakan. 2 ni saja. Dua saja. Yang kita belajar pun memang ada 2. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Siapa? Izuna. Silakan Izuna. Apakah jawapan-jawapan anda? 1 fabrik kapas dan fabrik linen. Kita lihat jawapan. Betul ke cikgu? Fabrik kapas. Fabrik kapas dan fabrik linen. Betul. 2 markah. Tahniah. Okey, saya tambah sikit yang ni ya. Okey, selain daripada fabrik ni ada lagi fabrik yang sesuai. Contohnya polyester, tetapi polyester ni dia dari segi keselesaan tu ada keselesaan tetapi kurang sedikit. Jadi kalau dia tanya paling sesuai, ini paling sesuai. Tetapi jika diminta untuk mencadangkan fabrik yang lain, murid-murid boleh jawab fabrik yang lain, dicadangkan. Baik. Kalau dia dah diberi fabrik kapas dan fabrik linen ini. Baik, cikgu. Boleh. Boleh catat banyak ni tips fabrik, ni. banyak jenis fabrik. Termasuklah sutera ke apa ke. Boleh. Kita ikut acara yang nak yang hendak dipakai tersebut. Baiklah. Okey, soalan yang ketiga. Yang ketiga. Okey, Rajah 2 menunjukkan salah satu ukuran badan yang diperlukan untuk mendraft polo gaun kanak-kanak. Senaraikan bahagian badan yang lain yang perlu diukur. Tadi saya dah terangkan dah. Ya, betul. Ada banyak. Ada lebih kurang saya rasa ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ni saya tanya 4 saja. 4 saja. Boleh jawab 5 lagi selain daripada yang tu. Baik. Okey, sekarang siapa nak jawab? Saya tadi saya rasa saya nampak Iman angkat tangan. Belum tanya soalan dah angkat tangan. Silakan Iman. Iman tengah angkat tangan. Ya, Iman jawab. Satu keliling leher, dada, baik. labuh baju, labuh lengan. Labuh Okey, lengan. keliling leher, dada, labuh baju dan labuh lengan. Okey, Betul. 4 markah juga. 4 markah. Hebat-hebatlah murid-murid kita hari ini, cikgu. Okey, tahniah. Soalan yang berikutnya. Sebab tu cikgu kata bahagian A ni lebih mudah. Lebih mudah. Okey, lebih mudah. Okey, kita tengok. Jangan kata mudah. Sekarang lama. dah sampai soalan yang susah sikit. Baru nak senang hati, cikgu. Okey, sekarang ni Rajah 3 menunjukkan proses pengubah suaian pola. Pola lengan gelembung bagi menghasilkan pakaian kanak-kanak. Pola daripada lengan yang biasa menjadi lengan gelembung. Okey, berdasarkan Rajah 3, susun semula langkah pengubah suaian pola lengan gelembung mengikut tertib yang betul. Kita nak susun balik. Langkah telah pun diberikan. Kita cuma nak letak jawapan dia 1, 2, 3, 4 saja. Urutan sahaja. Baik. Tetapi untuk cikgu, soalan begini, andai kata tersalah langkah yang pertama, maka kita akan kehilangan semua markah. Mungkin kita akan kehilangan markah. Jadi soalan begini sangat-sangat penting. Betul. Langkah ni jangan pergi langkah kedua dulu terus rosak yang lain. Betul. Okey, jadi yang penting sekarang ni langkah yang pertama. Siapa nak jawab dulu ni? Siapa yang nak jawab tahu ni? jawapan ni agak-agaknya? Okey, langkah yang pertama dulu. Yang mana langkah yang pertama? Syaza, silakan. Langkah pertama. Langkah pertama. Gunakan pola lengan yang telah siap di draft. Okey, kita gunakan pola lengan yang telah siap di draft. Ya. Okey, kita ambil pola yang telah siap di draft tu. Kemudian kita guna pola tu untuk membuat pengubah suaian. Okey, yang seterusnya
Langkah yang kedua. Yang kedua, lukis 4 garisan ubah suai, gunting garisan tersebut. Baik. Okey, lukis 4 garisan pengubah suaian. Lepas lukis tu, gunting. Gunting. Kita jadi pecah jadi 4 keping lah nanti. Oh, baik. Okey, seterusnya. Yang ketiga, jarakkan setiap kepingan pola dengan memasukkan Lebar. Lebar. ke cm. Okey, Oh, lebar lebar. 2 hingga 3 cm. Baik. Okey. Jarakkan, jadi selepas kita potong tu, kita letakkan di atas kertas, kertas pola yang lain. Lepas tu kita tampalkan keempat-empat tu dengan jarak 2 cm antara satu kepingan dengan satu kepingan. Baik. Sebab kita nak lebarkan dia. Okey, seterusnya. Okey. Naikkan 2 cm untuk membentuk kedutan di kepala lengan. Naikkan 2 cm untuk membentuk kedutan di kepala lengan. Okey, betul. Kita naikkan sikit. Okey, yang seterusnya. Yang terakhirlah. Ya. Ada jawapan dari situ. Bentukkan semula kepala lengan dengan kemas. Kita lukis semula. Dan jadilah pola kita yang baru. Itu Baiklah. pola lengan gelembung. Baiklah. Tapi memang betul lah kan cikgu, sebab kalau langkah pertama tu dah salah, seterusnya tu mesti dah tak betul dah. Dah lari dah. Urutan dia. Sebab kalau langkah pertama tu kita dapat yang betul, insya-Allah kita akan dapat yang betul lah yang seterusnya. Baiklah. Jom cikgu kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Soalan yang kelima. Yang ni susah juga. Susah juga. Alamak, macam mana ni? Macam mana ni? Okey. Yang tadi dia suruh kita atur. Sekarang dia suruh kita lukis. Berdasarkan rajah tu. Okey. Rajah 4 menunjukkan langkah cantuman bahu mendatang dengan gaun bawah pakaian kanak-kanak. Okey, bahu mendatang maksudnya bahagian atas nak cantum dengan bahagian bawah. Okey, tuliskan langkah mencantum di dalam ruangan jawapan yang disediakan. Ni langkah dia 1, 2, 3, 4 dah diberi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. Kan nak tuliskan balik proses tu di sini. Proses dia, ya. Kita nak menulis. Siapa nak jawab? Siapa tahu ni? Siapa ingat semua? B. Jenny. B. Dia angkat tangan perlahan. Dia angkat tangan. Silakan Jenny. Jawapan-jawapan anda. 1. Temukan bahagian hadapan gaun dengan bahu mendatang pada garis pemadan. Okey, temukan bahagian hadapan gaun dengan bahu mendatang pada garis pemadan. Okey. Kita temukan atas dan bawah tu ya. Langkah kedua, Jenny. 2. Sematkan dengan peniti, jelujur dan jahitan mesin. Baik, seterusnya. 3. Terbalikkan bahu mendatang ke atas. 4. Tekankan dengan setrika sebelah luar bahu mendatang ke atas. 5. Jahit tindih di bahagian bahu mendatang. Okey, ini langkahnya. Jadi semua betul cikgu ya? Betul. Semua betul. 5 markah untuk Jenny. Tahniah. Juga tahniah tadi Syaza dapat menjawab dengan baik. Okey, jom kita nak pergi. Soalan yang ke-6. Soalan betul salah. Rajah 5 menunjukkan kaedah menyusun atur pola di atas fabrik bagi selaigan kanak-kanak sebelum proses menggunting fabrik. Berdasarkan pernyataan berikut, tanda betul bagi pernyataan yang betul atau salah bagi yang tidak berkaitan pada peta yang disediakan. Okey, siapa boleh baca laju-laju? Saya nak jawab yang pertama dulu boleh cikgu? Boleh, susun pola kecil terlebih dahulu. Betul atau salah? Salah. Salah? Kita tengok. Betul. Betul jawapannya. Okey, seterusnya. Siapa? Aisyah, cepat. Pola yang disusun hendaklah mengikut arah tanda irah lurus pola yang betul. Betul. Kita lihat. Okey, betul. Betul. Seterusnya. Pola yang mempunyai tanda lipatan perlu diletakkan pada lipatan fabrik. Betul. Baik. Betul. Fabrik boleh diangkat semasa menggunting. Salah. Okey, salah. Ya, jadi 4 markah untuk kita berdua. Okey, berkongsi markah. Okey, soalan yang terakhir untuk bahagian A. Kemasan dan hiasan pada pakaian kanak-kanak akan menjadikan pakaian itu lebih cantik dan menarik. Di samping itu, pakaian tersebut juga akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Jadi harga yang mula-mula tak ada hiasan, harga rendah. Masuk hiasan, terus harga naik tinggi. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, senaraikan kemasan dan hiasan yang dijahit pada pakaian kanak-kanak. Siapa nak cuba? Kita ada 3 jawapan. Alisha, silakan Alisha. Saya dah buka satu jawapan. Satu dah diberi, sulam tanpa hiasan, sulam tanpa hias. Yang kedua dan ketiga Alisha, silakan. Ribbon atau tali dengan rokok. Ribbon atau tali dengan
Dan yang Ropol. terakhir ropol. Ya, Betul. betul. Terima kasih Okey. Alisha. Kita teruskan dengan bahagian B. Boleh cikgu? Okey, bahagian B ni soalan dia agak sukar. Rasanya bukan nak cakap sukar, tapi dia lebih kepada pelajar tu lebih memahami sewaktu amali di dalam kelas. Okey, Baik. jawapan-jawapannya. Okey. Yang ni soalan ni saya dah pun beri pada Murid-murid murid kita. saya. Saya dah bagi pada murid sebelum datang ke sini. Ya. Jadi jawapannya nanti akan ada jawapan. Jangan terkejut ya, jawapan anda ada di sini. Kola atau kemasan garis leher merupakan salah satu ciri yang terdapat pada gaun kanak-kanak. Raja 6 adalah salah satu contoh kola yang telah dijahit tersebut. Ini kola Peter Pan tadi. Ya. Kola Peter Pan. Berdasarkan pernyataan rajah yang diberikan, jawab soalan yang diberikan di bawah. A. Tuliskan nama 2 kemasan garis leher yang lain yang boleh digunakan pada gaun kanak-kanak. 2 kemasan selain daripada kola tersebut. Baik. Okey. Cadangkan 2 bahan hiasan yang boleh digunakan di bahagian leher, di bahagian garis leher gaun kanak-kanak. Dan yang ketiga ialah lukis dan warnakan dengan kemas salah satu kemasan garis leher berdasarkan soalan A tadi. Tadi kita pilih kan. Lepas tu dia kata berdasarkan soalan A ni kita pilih Untuk yang melukis ni dan warnakan. 6 markah. Okey, itu kita nampak kan? Betul. Soalan ni kan? 2 markah, 2 markah, 6 markah. Okey, kita tengok yang pertama. Tuliskan. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak masa jawab? mencemburui kita. Aisyah, Okey, silakan Aisyah. Aisyah, tuliskan nama 2 kemasan garis leher. Silakan Aisyah. 1. Kola simple hias. 2. Lapik berbentuk. Okey, Lihat. kola simple hias dan yang kedua ialah lapik Lapik berbentuk. Terima kasih Aisyah. Okey, yang B, siapa nak jawab? Soalan B, silakan. Siapa tu? Ada nak jawab soalan B? Cadangkan 2 bahan hiasan yang boleh digunakan di bahagian garis leher gaun kanak-kanak. Bahan hiasan. Bahan hiasan untuk bahagian garis leher kanak-kanak. Kalau tak ada yang jawab, saya nak jawab lah cikgu, saya cuba. Saya rasa boleh. tadi cikgu ada sebutkan kita boleh gunakan render dan kita boleh gunakan pita brit. Betul tak cikgu? Kita tengok jawapan. Betul. 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 Okey, cadangkan 2 bahan hiasan yang boleh digunakan di bahagian ni. Okey, render dan pita brit. Okey, yang seterusnya lukis dan warnakan dengan kemas salah satu kemasan garis leher yang dipilih tersebut. Ya. Okey, sekarang ni ini jawapan siapa? Nampak tak ni jawapan siapa ni? Ada orang dah senyum warna dia biru. punya jawapan. Okey. Baik, seterusnya kita lihat. Okey. Okey, kola simple Kola hias. simple hias. Okey, Baik. namanya ialah kola simple hias. Dia boleh garis leher yang boleh digantikan dengan garis leher tadi, kita ambil yang ni. Okey. Baik. Okey. Kalau ada yang dah lukis tu boleh tak angkat siapa punya lukisan? Ini adalah jawapan-jawapan yang dia hantar melalui online dekat saya di dalam Baik. kelas. Oh, cantiknya lukisan mereka, cikgu. Itulah. Ini lukisan siapa ya? Boleh tak? Sila akui. Lukisan siapa Kak ini? Janganlah malu-malu. Saya nak Ini tanya saya punya. Alisha. Alisha ada lukisan Alisha dengan Alisha tak? Kalau ada boleh tak kongsikan? Boleh Terlupa angkat? nak suruh bawa. Okey, ini jawapan Wah. lagi. Dan yang kecil ni mesti jawapan yang paling comel. Pelajar saya yang paling kecil. Siapa ya? Semua nampak kecil di dalam kamera ni, cikgu. Ya. Okey, Syazah. Kalau yang macam ni, cikgu, ini contoh collar yang macam ni ropol kan? lah, ropol. Seperti yang ropol di atas ni. Ropol. Wah, ni macam saya je, cikgu. Bukan ni kanak-kanak. Ni baju kanak-kanak. Ingatkan saya tadi. Jadi ni boleh tengok. Kalau mungkin ada yang di rumah kan tiba-tiba lah ambil baju adik tengok collar. Ini adalah contoh-contoh collar. Yang ini tadi, cikgu? Yang macam tu, ni? pita jalur serong tepat. Dia lapik sahaja. Kita jahit kun sahaja di situ. Okey, baik. Jom cikgu kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Soalan yang kedua ni soalan terakhir ni. Okey. Rajah 7 menunjukkan lakaran idea gaun kanak-kanak yang akan ditempuh oleh Ibu Sofia. Baik. Sempena hari jadinya yang kelima pada bulan hadapan. Berdasarkan Rajah 7, jawab soalan-soalan berikut. Kita pergi kepada soalan A, B dan C. Lakarkan pola badan hadapan gaun kanak-kanak tersebut. Dia nak pola bahagian hadapan saja. Ya. Pola asas badan diberikan sebagai panduan.
bahagian kepingan pola yang perlu dilakar ialah bahu mendatang hadapan dan skirt hadapan sahaja. Okey, kita tengok pada rekaan tu. Berlainan daripada rajah sebelum ni. Ya, betul. Sebelum ni belah tu di bahagian belakang. Tapi sekarang ni belah tu telah dibawa ke bahagian hadapan. Jadi kita kena alert dengan belah yang diberi di hadapan. Belah pula bukan di atas sahaja. Dari atas sampai ke bawah. Ke bawah, betul. Cikgu, kita boleh bacakan dahulu soalan B dan C. B, senaraikan 2 ciri yang terdapat pada pakaian tersebut. Baik. Dan C, cadangkan 2 aksesori yang boleh dipakai bersama gaun tersebut. Aksesori. Aksesori. Kita aksesori. ada terma-terma yang digunakan di situ dan kita dapat lihat soalan A dia ada 6 markah, soalan B 2 markah dan soalan C juga kita perlukan 2 jawapan yang untuk memenuhi 2 markah tersebut. Saya mengharapkan murid-murid di rumah semua bersedia dengan jawapan masing-masing kerana selepas ini kita akan semak jawapan dari murid-murid kita di Google Meet. Jom kita berinteraksi seketika, jangan ke mana-mana. Janji tahu kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Sobariah aka Cikgu Soba dan juga murid-murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang Kedah. Sebentar tadi kita dah pergi kepada soalan bahagian A, bagaimana nak menjawab, bentuk soalannya. Dan sekarang kita nak pergi kepada soalan bahagian B di mana kita akan semak sama-sama jawapan kepada soalan yang telah kita bacakan ataupun kongsikan sebelum kita beristirahat sebentar tadi. Jom Cikgu, kita sama-sama semak jawapan kita. Silakan. Okey. Tadi cikgu dah bagi soalan, kemudian rehat. Cikgu rasa kamu dah mencari jawapan kepada soalan tersebut. Okey. Sekarang kita tengok yang pertama. Melakar pola bahagian hadapan. Okey. Okey. Lampiran. Ini telah pun diberikan di dalam soalan. Jadi kamu boleh jadikan ini sebagai rujukan. Dia bagi lampiran, dia ada 2 pola yang akan diberikan. Jadi kamu kena pilih salah satu. Soalan tadi tanya bahagian hadapan, Cikgu. Hadapan. Jadi bahagian hadapan kita kena ambil bahagian badan hadapan. Jangan ambil badan belakang. Nanti salah jawapan kita tu. Kalau dah salah menjawab tu maknanya kita akan kehilangan markah, Cikgu. Kita akan dapat kosong. Okey. Sekarang ni kita ambil badan hadapan. Okey. Yang ni memang dah diberi ya. Okey, kita ambil badan hadapan. Lepas tu kita just buat pengubahsuaian. Okey, pengubahsuaian. Bahu mendatang. Okey, bahu mendatang ni kita just ambil, potong separuh di bahagian atas dia. Selalunya bahagian yang kita ambil tu dia berada bawah sikit daripada di lubang lengan. Lebih bawah 2 cm di bawah lubang lengan. Okey, berdasarkan rekaan juga. Kalau kita tengok soalan tadi, rekaan dia lebih tinggi. Boleh saya pusing balik ke tengok soalan? Boleh, Cikgu. Okey, kita tengok ni. Dia punya bahu mendatangnya lebih tinggi. Lebih banyaklah macam ni. Lebih banyak kan. Jadi kita boleh rendahkan lagi lah dia punya skirt bawah dia. Baik. Okey. Sekarang ni kita lukis bahu mendatang. Dan untuk pola kita ni, jangan lupa masukkan tanda pola. Tanda pola, nama pola, gunting berapa keping dan tanda ira. Tanda ira. Okey. Ini bahagian atas, bahagian bawah macam tu juga. Ni bahagian untuk penghilang gelembung kita, kedut lepas. Kita keluarkan. Jangan lupa belah yang diberi di bahagian hadapan tadi kita masukkan juga di dalam pola. Okey, seterusnya. Yang ni siapa nak jawab? Soalan B, senaraikan. Tadi cikgu suruh cari dah jawapan waktu rehat tadi.
Siapa boleh jawab soalan B? Senarakan 2 ciri yang Okey, terdapat Izuna pada dah pakaian angkat tersebut. tangan. Silakan Izuna, jawapan anda. Belah kelepek sama lebar dengan kedut lepas. Kita lihat cikgu, betul ke dapat tak 2 markah ni dekat Betul, Izuna ni? betul. Betul. Tahniah. Okey, belah kelepek sama lebar tadi, yang depan tadi dan kedua lepas tu bahagian ni lah. Ya. Bawah. Okey, 2 aksesori. 1 tali pinggang saya bagi. Yang 2 berikutnya, aksesori yang siapa boleh nak bagi? dipakai bersama gaun. Siapa nak cuba? Iman. Baik, sungguh Cikgu Sombah dah bagi dah satu jawapan dekat situ. dah Apakah bagi yang satu satu jawapan. lagi tu Iman? Mahkota hiasan atau rantai leher. Wah, kita tengok betul tengok. ke? Betul. Tengok ni. Betul. Patung kita pun pakai rantai leher. Ya, tahniah. Sebagai hiasan dan juga mahkota. Okey. Sebab saya rasa ini berkaitan juga dengan soalan yang pertama tadi, di mana kita perlu mengikut kepada kata kunci di mana pakaian ini akan dipakai pada majlis hari jadi. Ya, betul tak betul. cikgu? Ya. Jadi rantai leher, mahkota sesuailah dengan aksesorinya. Baik. Terima kasih Iman. Okey, dah habis soalan kita. Dah habis ke cikgu? Ya, Wah, dah saya habis. seronok sungguh belajar hari ini. Bermacam-macam yang telah kita dapatkan, di mana dari awal tadi kan cikgu, kita telah bincang sekali lagi ciri-ciri gaun kanak-kanak. Fabrik yang digunakan tadi kita tahu ada 2, yang paling selesa kapas dan linen. Dan kita pergi kepada ukuran, draft pola, kita pergi kepada proses cantum pakaian serta kemasan dan hiasan. Sebelum kita akhiri dan merumuskan apa yang kita belajar pada hari ini kan Cikgu Sombah, saya ada soalan lah nak tanya pada murid-murid kita ni. Bersedialah ya soalan spontan dari Bukat Nisa, boleh ya? Saya nak tanya Alisha. Hai Alisha. Saya nak tanya Alisha. Alisha rasa mata pelajaran ni atau topik ni susah tak bagi Alisha untuk fahami? Kalau tak fokus dalam kelas, tak ikut apa yang cikgu ajak, benda tu jadi susah lah. Ini pun satu tips juga kan Cikgu Sombah kan? Ya, betul. Kalau tak fokus, kalau tak ikut betul-betul jadi susah. Jadi kalau ikut dan fokus jadi apa Alisha? Benda apa? Kalau kita ikut dan kita fokus jadi apa? Kita pandai. Jadi lebih mudahlah. Terkesima pula beliau. Maaf ya Alisha, spontan pula soalan kita. Terima kasih. Saya nak tanya pada Jan Yi. Setakat ni Jan Yi dapat mengikuti dengan baik tak apa yang dipelajari dengan rakan-rakan yang lain? Baik. Baik. Boleh jawab Yakin tak agak-agak untuk SPM nanti? Akan datang nanti. Yakin. Mereka yakin. Saya nak minta sedikit tips ataupun kata-kata peringatan lah daripada Cikgu Sombah kepada murid-murid yang sedang menonton kami di Didik TV. Silakan Cikgu. Okey, untuk tips yang saya nak bagi ni, tolong fokus pada soalan dan jawab soalan berdasarkan markah yang diberi. Kalau dibagi 3 markah, pastikan jawapan kita tu ada 3. Ada 3. Jangan kurang. Kalau kurang tak dapat markah 3 tu. Kalau soalan tu kamu rasa confused waktu nak menjawab soalan tu, skip dulu. Kita jawab soalan yang lebih mudah. Kemudian baru kita teruskan dengan soalan-soalan yang kita ulang balik soalan tu. Baiklah, Cikgu Sombah telah berkongsi pelbagai tips dan juga bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan yang telah kita lakukan ulang kaji bersama-sama tadi. Sedikit ucapan Cikgu Sombah untuk calon-calon SPM 2021 yang sedang menonton sekarang. Silakan Cikgu. Okey, saya harap kamu boleh jawab dengan betul. Selain daripada menjawab, kamu juga boleh menghayati tajuk kita ni, dan untuk peperiksaan nanti jangan skip soalan satu pun. Nanti kalau skip soalan, markahnya hilang. Itu je yang cikgu nak pesan. Baik, yang penting lakukan ulang kaji dan latihan pengukuhan. Sebut pasal latihan pengukuhan Cikgu, bagaimana murid-murid nak mendapatkan bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan untuk mereka lakukan di rumah. Okey, soalan-soalan boleh dapatkan di portal Delima Sumberku. Baiklah, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di skrin anda
boleh pergi ke pautan tersebut untuk latihan pengukuhan dan mantapkan penguasaan anda di dalam topik ini, mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Sobariah dan juga murid-murid dari SMK Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang, Kedah. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dan terima kasih kerana dapat menjawab soalan dengan baik dan membantu Nisa juga serta membantu Cikgu Sobariah di sini. Terima kasih saya ucapkan selamat maju jaya kepada calon-calon SPM 2021 dan saya harapkan akan berjumpa anda di masa akan datang. Terima kasih sekali lagi semua. Terima kasih semua yang menonton Didik TV KPM. Kita jumpa lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Didik TV KPM